Idea ini tercetus apabila saya melihat banyak filem-filem Hollywood remake filem-filem yang pernah diterbitkan sebelum ini, tapi dalam konteks present time. Jadi atas faktor itu saya melihat filem Seniman Bujang Lapuk, kerana pada ketika itu ramai yang ingin menjadi pelakon penyanyi pada dalam filem Seniman Bujang Lapuk tu, berbanding present time sekarang ni. Kalau kita lihat pada siapa saja yang bercita-cita untuk melibatkan diri sebagai pelakon, penyanyi atau sebagainya bidang industri kreatif ini, mereka mempunyai ruang dan peluang yang lebih luas. Mereka juga boleh menggunakan teknologi untuk menerbitkan kandungan-kandungan ataupun karya-karya mereka sendiri tanpa melalui pihak ketiga. Saya Zizanin, saya adalah seorang pelakon, pengarah dan penerbit. Dan untuk filem Sazali Miyokoko ni, title saya adalah pengarah. Okey, cerita ni genrenya adalah drama dan banyak elemen social issue. Jadi saya menggambarkan cerita ni digerakkan oleh 3 orang watak utama ni, iaitu Sazali, Mio dan Koko ni. Walaupun genrenya drama, tetapi saya tidak mahu pelakon-pelakon saya melakonkan watak yang berat. Saya nak watak bertiga ni, pelakon utama ni, gerakkan cerita ni dengan cara yang santai dan bersahaja. Koko ni adalah seorang yang yatim piatu sebatang kara. Dia suka buat lagu, dia suka nyanyi, dia suka main gitar, dia suka muzik. So character background ni agak susah, bukannya susah apa, sebab susah untuk nak keep that momentum going. Sebab Sazali ni dia boleh nampak macam dia ni okey, tapi sebenarnya dalam hati kita tak tahu. Dia punya karakter macam tu lah. Mio ni seorang yang garang, yang main cakap lepas je. Dan senang cerita, apa benda semua dia langgar je. Dia tak pedulikan orang lain. Itu on side negatif. On side positif, dia seorang setia pada kawan. Dia jaga kawan dia. And then dia seorang yang care lah. Care. Budak bisu ni dia hidup sebagai gelandangan. Dia tak tahu datang dari mana dan dia ada trauma. Lepas tu ada penyelamatnya adalah 3 sekawan. Pasti saya memegang watak sebagai diri saya sendiri, iaitu Zazlin, merupakan seorang penyanyi kelab malam zaman dulu, dan terlapor orang kata pencen disebabkan banyak anak-anak yang dikeluarkan. Tunggu dulu sayangku, mama papa kata nanti dulu. Bukan baby tak mau, satu ikut hati dah memang rindu. Seorang yang mempunyai kedai runcit. Watak saya ini berlainan dalam filem ini kerana selama ini tak pernah saya memegang watak macam ni. Anti Popo. Anti Popo tu lain dari yang lain pula. Diam. Biar dia macam tu. Alah, biarlah dia sakit. Daripada dah lanyak lidah dia tu. Balik kampung lah, jom. Ni kita last lah kat KL. Dengan makanan Nabi langsung. Okey, dari segi cabaran, cabaran ni sebenarnya bermula daripada peringkat skrip lagi. Bila my business partner dia cakap dia nak saya yang direct filem ni. Jadi selepas saya baca, fahami, saya amati skrip ni, saya sebagai director, saya ada vision saya tersendiri. Jadi saya rombak skrip ni beberapa kali. Saya duduk berbincang dengan penulis, dan bila sudah sampai ke beberapa draft yang saya puas hati, saya kongsikan pula dengan beberapa orang rakan di dalam industri. Saya minta pendapat mereka pula, sebab saya tak naklah nanti cerita ni jadi macam shock sendiri kan. Jadi itu antara cabaran pertama di peringkat skrip. Dan cabaran seterusnya di peringkat audition. Kita memang buat audition untuk beberapa hari. Jadi kita mencari pelakon yang betul-betul boleh komit, yang sanggup datang audition, sanggup ikut jadual kita. Sebab filem adalah satu penggambaran yang ambil masa yang panjang, dan macam cerita ni pula lokasinya terlalu banyak, dan juga ia melibatkan pelakon ekstra yang ramai. Sebab saya ada beberapa scene yang agak besar yang memerlukan penglibatan ekstra yang ramai, dan kebanyakan scene-scene saya ni saya shooting di tempat awam, di public. Cabaran memainkan watak tersebut, saya kena tahu main sikit. Actually saya
in person saya tak pernah main skate. So untuk job ni saya like 1 bulan lah saya cuba belajar untuk jadi skater lah. Okay, saya bukan seorang penyanyi, saya adalah seorang pelakon. So untuk saya nyanyi depan orang saya nervous. So tiba-tiba dalam otak ni kena menyanyi dekat Bukit Bintang, dekat depan Maybank tu ramai orang. Lepas tu menyanyi dekat traffic light depan KLCC. So benda tu macam something new to me, sesuatu yang baru. And pada saya mencabar lah untuk saya develop watak Koko sebagai seorang basker ni. Tak ada cabaran sebab ini adalah diri saya kan. Balik kat situ. Jangan tanya soalan apa. Okey, kekangan suatu penggambaran ni biasa. Hujan, panas, kita tahu kan. Benda tu kuasa Tuhan kita tak boleh nak halang. Selain tu, okey je. Alhamdulillah. Dapat selesai dalam masa yang dijadualkan. So, kekangan apa yang dah lalui itu pun dah settle kan. So, okey je. Tak ada halangan apa-apa. Semua berjalan dengan lancar. Dari bawah sampai ke atas, semuanya bekerjasama dan saya rasa filem ni tak ada masalah apa-apa. Semuanya terbaik. Biasanya yang paling susah bila terlampau ramai extra and our crew is limited. So that's the most challenging part lah. Untuk scene-scene yang agak mencabar seperti scene contohnya masa scene set shooting kita ada memerlukan kereta yang terbakar tapi kita orang bagi asap. Ada juga set shooting juga yang mana Mio buang puntung rokok dia dan dia mahukan api tu daripada puntung rokok tu api tu menyambar kayu-kayu yang ada dekat set tu. Jadi dekat situlah ada mencabar sikit lah kan. Agak mencabar. Sebab ini merupakan satu projek yang pertama untuk Aqilah Emas menerbitkan sebuah filem. Jadi cabarannya semestinya berbeza berbanding sebelum ini. Aqilah Emas telah menerbitkan pelbagai kandungan televisyen seperti telemovie, drama bersiri, dokumentari dan lain-lain. Jadi dalam segi aspek cabaran 10 kali ganda cabaran berbanding dengan menerbitkan kandungan TV kerana ia melibatkan set yang besar, tenaga kerja, produksi yang ramai dan lebih penelitian pada setiap babak yang hendak dilaksanakan. Ke kota niatnya menanam cita. Nak jadi viral, artis media sosial kenalah ada style. Harapan saya sebagai seorang pelakon adalah supaya filem Sazali, Mio dan Koko mendapat sambutan dan diterima baik oleh penonton. Dan saya harap korang boleh enjoy movie ni sebab dia lain daripada yang lain. Untuk menjadi pelakon yang bagus dan harap boleh kita sampaikan apa director ada dalam kepala dia lah, iaitu dia punya vision. Untuk sampaikan cerita tu, baru kalau pelakon dapat sampaikan, barulah cerita tu menjadi. Saya harap semua orang dekat luar sana dapat terima dan dapat manfaatkan cerita ni sebab cerita ni ada moral, ada banyak gila moral of the story dia. Banyak sangat moral dia. Fan harap filem ni dapat sambutan yang terbaik dan the best. Harapan saya semoga filem ini boom, box office and I jadi superstar di Malaysia. Tak adalah harapan saya semoga semua penonton-penonton dapat mesej yang kita cuba sampaikan dalam filem yang sangat simple ni sebenarnya tapi penuh dengan mesej dan semoga saya masih lagi diterima di mata-mata dan di hati-hati peminat-peminat filem dan peminat-peminat industri Malaysia. Peminat-peminat industri muzik, industri perfilman lah, akak penyanyi. Saya fikir dan saya harap saya akan dapat berlakon lebih lama lagi atau dapat berlakon dengan lebih banyak lagi dengan Aqilah Emas. Ini adalah projek kedua saya di bawah arahan Zizani. Harapan saya of course sebagai penerbit filem saya ingin melihat filem ini berjaya mendapat respon yang baik daripada para penonton sama ada di Pawagam ataupun di saluran-saluran stesen TV tempatan ataupun OTT platform yang akan datang. Harapan saya semestinya juga untuk melihat Aqilah Emas dapat menerbitkan lagi melalui filem ini dapat menerbitkan lagi lebih banyak filem-filem pada masa akan datang. Sekaligus kita berupaya membawa filem-filem kita ke pasaran antarabangsa pula. Saya mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan berbanyak terima kasih kepada pihak Finas
kerana telah membantu Akila Emas merealisasikan impian dan cita-cita Akila Emas untuk menerbitkan filem setelah kami bercimpung dalam penerbitan kandungan TV lebih 15 tahun. Pada masa sama, saya juga mengucapkan terima kasih kepada semua kru-kru produksi yang terlibat. Ya. Okay, saya nak mengucapkan tahniah kepada Abang Zizan sebab Abang Zizan adalah seorang pengarah yang sangat-sangat profesional. Kerja dia ada kualiti yang sangat bagus. Thank you sebab bagi saya peluang. Terima kasih, Alhamdulillah, bagi saya peluang dan kepercayaan untuk bawa Watak Koko. Dan terima kasih semua sebab mencantikkan lagi scene saya. Firstly, I nak berterima kasih kepada pihak produksi Akila Emas kerana memberi peluang yang emas kepada saya ni. Saya sangatlah grateful dan juga thankful for the opportunity and the trust and the faith that has been given to me. And of course pada Abang Syarizan, producer kita, Abang Zizanin, director kita, dan all the tech crew, terima kasih banyak-banyak sebab without korang semua, we can never do this film together because we are all in this together. Okey, first kali saya nak ucapkan terima kasih kepada Abang Zizan, Abang Syarizan iaitu producer dan director, dan terima kasih juga kepada semua kru dan pelakon sebab percayakan saya untuk saya bawa watak Mio ni. First thing first, saya nak ucapkan thank you so much untuk Akila Emas and good job, and I wish you guys all the best. Dan saya juga nak tengok muka saya kat filem, dan semoga filem kita dan hasil yang kita buat pada hari ini, semua yang kita kumpulkan pada hari ini berjaya, sukses. Once again, Akila Emas. I chose to do so go easy on me. Gedik dia. Dasar je lah, adik. Bukan buat kau juga. Tak siapa kenal kau. Kau dengan aku lagu kau ni semua. Kosong.